Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, saya Puteri Nur Hidayah binti Abdullah dari tingkatan 5 Al-Kindi merupakan setiausaha PRS untuk sesi 2020 sehingga 2021. Kali ini giliran saya untuk berkongsi tentang luahan emosi rakan-rakan sebaya. Dan lagi-lagi tentang pengumuman September sekolah kita akan baru buka. Wah, lama lagi. Tak dapatlah kita nak jumpa kawan-kawan, tak dapat nak jumpa cikgu-cikgu dan juga tak dapat belajar secara bersemuka. Sebenarnya, bila pengumuman kata perintah kawalan pergerakan disambung dan sekolah tak boleh nak pergi, semua dah macam, alah, nak kena bosannya, nak kena sambung lagi lah ni berkurung kat rumah. Tapi kan, kalau dipikirkan balik demi kebaikan kita semua, inilah yang terbaik tau. Jadi kita pun berhadapan dengan aktiviti harian dengan harapan cepatlah sekolah buka. Kita nak pergi sekolah ni dan dapat melihat suasana lain daripada rumah kita yang kita tengok setiap bulan, setiap hari, setiap masa ni. Lain yang kita tunggu, lain yang jadi. Sekolah buka balik bulan September. Wah, macam mana ni? Kita nak buat apa je sepanjang berbulan-bulan kat rumah ni? Bosan dah ni. Apa kata kita tanya Cikgu Nur Haiza? Mungkin dia ada jawapan dia. Jom. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua yang masih lagi setia dengan rancangan PIR yang telah memasuki slot 3 hari ini. Terima kasih Hidayah kerana sudi berkongsi emosi dan luahan perasan rakan-rakan sebaya untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat menyokong antara satu sama lain dalam suasana PKP ini. Ya, apabila terlalu lama kita berada dalam rumah, anda akan bertemu juga dengan rasa bosan. Itu perasaan yang normal. Namun, anda tidak boleh membiarkan diri anda dikuasai oleh rasa kebosanan tersebut. Membiarkan diri hanyut dan semakin lama semakin bosan dengan kehidupan diri sendiri hingga tidak mampu berfungsi untuk menghadapi aktiviti seharian dengan proaktif dan bertenaga. Anda kena cepat bertindak mencari aktiviti yang cukup untuk mengalihkan kebosanan agar anda dapat menikmati hidup ini. Mari kita selidik dahulu punca-punca yang menyebabkan anda merasa bosan terperuk di rumah. Sedangkan tempoh untuk kita PDPR ini sehingga bulan September. Yang pertama, asyik melakukan hal yang sama. Bangun, kemas rumah, sarapan, masuk kelas PDPR, makan, tidur, makan, tengok TV, layari permainan. Ulang semula rutin ni dari 1, hari 2 ya. Dan seminggu jadi 2 minggu. Jadi 3 minggu. Dan pengulangan-pengulangan ini akan menyebabkan anda seperti mengikut kitaran masa seperti sudah diset secara automatik dalam minda dan tingkah laku anda. Ini menyebabkan anda sendiri tak tahu apa yang sedang dilakukan. Kenapa mesti buat? Mengapa mesti dibuat? Bagaimana nak hentikan kitaran ini? Sebab memang macam ini hidup aku selama ni. Dan aku dah selesa macam ni dari dulu hingga kini. Tapi kenapa sekarang pula aku rasa bosan dan serba tak kena? Patah lagi ya jika anda buat perkara-perkara yang anda tidak suka. Contohnya anda suka belajar di sekolah. Sebab luas pemandangan ya daripada perjalanan daripada rumah ke sekolah dan luas juga perhatian anda. Bila belajar kat rumah, ibu bapa boleh tengok secara terus prestasi kita bila kita terkial-kial jawab soalan cikgu. Bila cikgu seru je nama kita, ya, kita terus merah padam. Tak reti nak jawab. Dan adik-beradik pula duk kiki ketawakan kita. Dan juga tidak melibatkan aktiviti yang boleh menyegarkan minda anda. Apatah lagi emosi anda. Iaitu aktiviti yang dapat memberikan motivasi dan semangat anda melalui hari anda dengan gembira dan bersyukur. Emosi yang menyegarkan yang boleh memberi warna pada kehidupan anda pada hari ini. Bila anda bosan, andalah yang bertanggungjawab belajar menjadi kreatif ya. Fikir aktiviti yang dapat memberikan cabaran pada minda untuk terus aktif, kreatif menjana idea dan keluar daripada keselesaan anda sendiri. Dan cabar diri buat aktiviti yang baru. Agar aktiviti itu nanti dapat memberikan pemandangan yang baru, pengalaman yang baru dan dapat memecahkan aktiviti rutin anda setiap hari atau anda kerap selitkan pengalaman-pengalaman baru dalam aktiviti seharian anda.
Oleh itu, mari kita tangani kebosanan ini dengan berhemah. Okey, pertama, kita layan hobi kita atau kita buat hobi baru. Okey, tak perlu mahal ya. Seperti membela ikan, menulis cerpen kalau kita suka menulis, ya, menjahit baju ke, melukis, masak kek ke ya. Luangkan masa antara 15 minit pun sudah memberikan anda senyuman yang membahagiakan dengan me time anda sendiri. Jangan lupa scroll jenis-jenis senaman yang diiringi muzik yang anda suka sambil buat regangan-regangan badan tu ya. Maka hormon endorfin akan dirembeskan, iaitu hormon yang memberikan anda kegembiraan. Jika masih bosan juga dengan hidup anda seharian tersebut, maka lakukan pekerjaan itu dengan ikhlas dan sepenuh hati. Yang kedua, ubah suasana bilik atau rumah anda. Start dengan bilik anda dahulu, ya. Jangan buang waktu dengan mengeluh atau bosannya, ya. Kalau anda memang nak, buktikan dengan tindakan. Tak perlu belanjakan duit beli perabot baru, ya. Hanya tukar je kedudukan meja atau kerusi anda, ya. Sama ada meja tu kat depan, minggu depan meja tu kat belakang pula ke, ya. Tukar alas katil dengan kerap. Tukar susunan buku-buku anda bersepah tu. Susun pakaian dalam almari anda tu cantik-cantik. Tukar setiap minggu pun tak apa, ya. Supaya kita nampak suasana kita tu asyik berubah-ubah. Macam tu. Jika kita berjaya buat sesuatu perkara ini, walaupun kecil, tetapi dia dah buat kita rasa gembira. Sebab apa? Sebab dia berjaya kita laksanakan apa yang kita nak buat tu. Dan pada ketika ini, hormon dopamin iaitu hormon kegembiraan akan dirembeskan. Yang ketiga, melihat suasana baru. Luangkan masa, pandang keluar tingkap, perhatikan 3 benda. Dengar bunyi 3 perkara. Ya? Nikmati pandangan tu. Rasakan angin yang menyapa anda. Buat selama 5 hingga 10 minit sahaja, sama ada di awal pagi atau lewat petang. Bergila-gila lah ya, guna tingkap tu, sama ada tingkap daripada dapur ke, tingkap dekat bilik anda ke, ataupun tingkap daripada balkoni. Okey, yang keempat, komunikasi. Berbual dengan seseorang atau menyapa orang lain sama ada dalam talian untuk mendapatkan mood teruja kerana lama tak berbual. Menzahirkan kerinduan untuk berkongsi emosi dengan orang-orang yang rapat yang lama tak jumpa. Ya? Ataupun kita bergurau senda dengan geng-geng sekolah kita yang mana boleh menyebabkan kita tertawa. Ya? Ketawa akan memberikan kita hormon endorfin akan dirembeskan, iaitu hormon yang akan memberikan kita ketenangan dan juga kegembiraan. Gunakan masa dengan banyak untuk berkomunikasi dengan ahli di rumah sendiri, membantu adik-beradik dengan kerja sekolah anda. Hormon serotonin ini akan dirembeskan bila kita juga membantu orang lain kerana kita gunakan masa untuk membantu ahli-ahli keluarga kita untuk merasa gembira. Cuba amalkan 4 panduan yang cikgu berikan tadi untuk mendapatkan kembali ya keseronokan anda ya supaya tidak bosan dan keterujan anda untuk menjalankan aktiviti anda seharian di rumah. Ingat ya, kebosanan yang berpanjangan adalah racun. Kerana ia boleh mematikan. Mematikan apa? Mematikan minat kita untuk menjadikan kehidupan kita ini sesuatu yang menyeronokkan dan membahagiakan. Sekian saja dari cikgu. Dari panduan yang disediakan oleh Cikgu Nurhaiza tadi, yang mana korang rasa mampu untuk lakukan? Atau ada tak daripada senarai tadi benda yang memang korang dah buat? Tapi benda yang sama je, mesti lama-lama bosan kan? Kata kunci dekat sini adalah pelbagaikan. Dah, kita start daripada nombor 1. Lepas tu buat nombor 2 dengan nombor 3 pula. Kalau dah buat yang tu juga, kita buat nombor 4 dengan nombor 5. Jom kita try buat dalam masa 3 bulan terkurung ni. Antara perkara yang saya amalkan daripada sebelum ni adalah mengubah suasana bilik. Seperti yang kalau anda boleh nampak, bilik saya tak adalah macam ni sebenarnya. Just kosong je. Tapi lama-lama jadi macam
bosan lah, kosong je tak ada apa-apa. Jadi saya mencari idea untuk menghiasi bilik supaya bila saya nak belajar dan mengulang kaji ada semangat dan ada suasana yang ceria yang saya boleh enjoy bila saya seronok bila nak study. Tak adalah ngantuk bosan je bila nak belajar tu nanti. Selain daripada tu, saya juga bercuba untuk berkomunikasi dengan rakan saya yang dah lama dah tak jumpa. Kita tak semestinya kalau borak tu nak tanya panjang. Kadang-kadang kita tanya khabar dan apa yang diorang sering buat je. Selain daripada tu, saya cuba untuk komunikasi dengan rakan-rakan saya. Dah lama saya tak jumpa. Mesti rindu muka masing-masing. Yelah, selain daripada berjumpa depan-depan, dah tak boleh dah. Kita nak kena jaga jarak. Dah kena betul dengan rumah lagi. So, kita boleh buat video call, mesej, tanyakan khabar, berbual, chat-chat. Tak banyak, sikit pun jadilah. Yang penting kita kekalkan komunikasi antara satu sama lain. Dalam masa yang sama, perintah berkurung ni pun boleh buat saya rasa nak erat lagi hubungan dengan keluarga saya. Dalam keluarga ni kita boleh juga bermain gurau-gurau, kita boleh berborak, berbual, berkongsikan masalah pun boleh. Dalam masa yang sama mungkin mereka boleh berikan nasihat yang keluar dari pemikiran mereka dan nasihat yang berguna untuk kita juga. Tak semestinya kita kena berdiam diri, berkongsi tu lebih baik daripada berdiam. Sebab tu kita tak nak benda-benda buruk terjadi kepada sesiapa. Itu merupakan perkongsian daripada saya. Yang penting kita sama-sama menyokong emosi rakan-rakan kita dalam mengambil berat dan juga bertanyakan khabar. Semoga kita berjaya menghadapi cabaran peperiksaan pada tahun ini. Buat rakan-rakan SPM Batch 2021, kita boleh fighting. Bye-bye.